Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafizi bin Haizin dari kelas DE 3A dan nombor magnetik saya adalah 10 DE20F1026. Okey, pada hari ini saya akan melakukan beberapa projek di dalam End of Chapter 2, subjek DE 361 Computer Aided Electrical Drawing. Okey, apa yang ada dalam EOC 2 ni, kita akan menggambarkan gambar ni seperti gambar Raja 1 ni menggunakan relative coordinate. Okey, dan yang seterusnya kita akan menggambar gambar ni seperti gambar Raja 2 menggunakan polar coordinate. Okey, untuk setup koordinat-koordinat saya telah buat sebelum ni. Okay, nanti saya akan buat balik menggunakan koordinat ni betul tanpa tak. Okay, tanpa buang masa, kita masuk ke software kita, software AutoCAD. Kita tekan tambah untuk drawing. Okey, selepas tu kita pilih yang A yang kat atas sebelah kiri yang atas sekali. Tekan drawing utility, tekan unit. Okey, selepas tu pastikan decimal, ambil 2 titik perpuluhan, tekan OK. Okey, selepas tu kita type a command ni, kita tulis limit. Okey, dah keluar limit. Kita masuk cell H4 kita 297,210. Betul? Okey, enter. Okey, selepas tu kita ambil line. Kita masukkan starting point kita. Starting point kita adalah 200,60. Okey, masukkan 200,60. Enter. Okey, kita tarik sikit. Keluar. Okey, ini starting point kita. Okey, untuk dapatkan dia punya lebar A ke B ni, dia punya lebar adalah 100, tinggi dia kosong. Okey, disebabkan kita menggunakan relative coordinate, kita kena letak dia punya A yang bulat Lepas tu kita masukkan koordinat dia 100,0. Okey, ini adalah A ke B kita. Okey, untuk koordinat B ke C kita ada lebar dia 43, tinggi dia 27. Okey, masukkan koordinat dia 43,27. Okey, dapat. Okey, yang seterusnya koordinat C ke D. Untuk C ke D ni lebar dia 39. Untuk tinggi dia adalah kosong. Okey, masukkan nilai 39,0. Okey, dapat. Okey, yang seterusnya koordinat bagi D ke E. Untuk tinggi dia adalah 80, lebar dia kosong. Okey. Kosong, lebar dia kosong, tinggi dia 80. Okey, dapat. Okey, untuk E ke F, untuk lebar dia 32, tinggi dia 38. Sebabkan lebar dia condong belah kiri, bermakna adalah negatif. Negatif 32,38. Okey, negatif 32,38. Okey, dapat. Okey, yang seterusnya F ke G. F ke G lebar dia 80. Untuk tinggi dia kosong. Okey, masukkan. Sebabkan dia belah kiri, gunakan negatif 0,0. Okey, yang seterusnya kita cari G ke H. G ke H tinggi dia 20, lebar dia kosong. Okey, masukkan. Kosong, negatif 20. Betul tak? Negatif 20. Okey. Betul. Okey, dapat. Okey, untuk H ke I, dia punya tinggi adalah 25 dan dia punya lebar ada 43. Disebabkan dia condong belah kiri, belah bawah, maksud dia negatif. Okey, kita masukkan koordinat dia. Negatif 43 untuk lebar dia. Negatif 25 untuk tinggi dia. Okey, dapat. Okey, dah dapat H untuk I. Dan I ke J untuk tinggi dia 60. Okey, untuk lebar dia kosong. Kosong.
Okey. Selepas tu koordinat dia berapa ni? 60 kan. Kosong negatif 60 sebab dia condong ke bawah. Okey, selepas tu nak kena cari J ke A. Koordinat J ke A kita untuk dia punya tinggi 40, lebar dia 27. Okey. Masukkan negatif 27, negatif 40. Okey. Selepas tu kita nak close dia punya line. Kita type C dan enter. Okey, dah tutup. Kita zoomkan sikit, betul tanpa tak? Okey, ni kita padam jap. Okey. Kita nak tengok dia punya panjang ni betul atau tak. Kita ambil dimension. Kita tarik, pastikan kena pada start point. Okey, kita besarkan sikit dia punya nombor. Pilih ISO dan klik manage dimension. Tekan modify. Selepas tu kita ambil text height ni. Saya pilih 5. Okey, close. Okey, nampak? Okey, kita dimensionkan semua. 38, 32, 80, 39, 43, 27, 100, 40, 27, 60, 25, 43, 20. Okey, kita tengok betul atau tak. Okey. Jadi kita tarik sikit. Okey, tengok. Untuk GKF kita 80, 32, 32, 38, 38, 80, 27, 39, 43, 100, 27, 40, 40, 60, 25, 20, 43. Okey, betul. Okey, kita dah selesai. Kita terus untuk gambar rajah yang kedua. Okey, kita terus ke gambar rajah seterusnya. Okey, untuk gambar rajah ni kita akan menggunakan pola koordinat. Minta maaf tadi sebab video cam saya kat sebelah kiri. Sekarang saya dah pindah sekarang sebelah kanan. Okey. Okey, untuk gambar rajah ni kita ada dia punya sudut. Okey, dia lain sikit pada yang sebelum ni sebab kita menggunakan pola koordinat. Okey. Okey, untuk koordinat dah saya dah tulis dah. Sebenarnya saya buat dapat. Okey. Kita tengok dapat dia, kita buat semula lah. Tengok betul tak apa yang saya buat Okey, tanpa buang masa kita terus ke AutoCAD kita. Kita buat macam sama juga macam sebelum ni. Pilih drawing utilities, pilih unit, pastikan decimal, ambil 2 titik perpuluhan. Okey. Dan seterusnya kita kat tab argument ni tab limit. Okey, dan seterusnya kita ambil saya 4. 297, 210. Enter dan enter. Okey, selepas tu kita ambil line. Okey, kita tengok starting point kita berapa? 400,60. Okey, 400,60. Okey, kita tarik sikit ke bawah. Okey, inilah starting point kita. Okey, seterusnya kita tengok point A ke point B kita adalah panjang dia adalah 100. Okey,
Disebabkan gambar rajah kali ni dia bersudut. Okey. Panjang dia 100. Untuk sudut dia adalah kosong sebab tak ada apa-apa lagi. So sudut dia kosong. Okey, buat macam biasa tapi ni lain sikit. 100. Tadi disebabkan kita guna koma, tapi kali ni guna V terbalik ni. Kosong. Okey. Okey, dapat. Okey, seterusnya kita tengok point B ke point C. Okey, point B ke point C ni panjang dia adalah 51 dan sudut ke sini adalah 140. Okey, untuk separuh bulatan kita akan dapat 180 darjah. Untuk satu bulatan kita akan dapat 360 darjah. Okey, untuk 180 darjah tolak dengan 148 kita akan dapat 30 darjah. 32 darjah ni adalah sudut bawah ni. Keluasan sudut bawah ni. Okey. Panjang 51. Okey. 51 32. Okey, dapat. Okey. Okey, seterusnya kita tengok point C ke point D. Okey, point C ke point D panjang dia adalah 39, sudut dia adalah kosong. Okey, masuk juga sama macam tadi, 39, sudut dia adalah kosong. Okey, seterusnya kita tengok point D ke point E. Okey, point D ke point E panjang dia ataupun tinggi dia adalah 80 dan untuk sudut dia adalah 90 darjah. Kenapa 90 darjah? Sebab dia sudut tegak. Okey, sudut tegak. Okey, masukkan 80. Sudut kita adalah 90 darjah. Okey, seterusnya kita tengok point E ke point F. Okey, point E ke point F kita panjang dia adalah 50 dan sudut kita adalah 140 darjah. Okey, sudut kat sini kita akan dapat 130. Okey, 50. 130. Dapat. Okey. Okey, untuk point F ke point C kita panjang dia adalah 80 dan dia punya sudut kita adalah 180. Dia mewakili separuh bulatan. Okey. Kita tengok dapat ke tak? 80. Sudut kita adalah 180. Okey, dapat. Okey, tengok point yang seterusnya. Okey, point G ke point H kita panjang dia adalah 20 ataupun tinggi dah. Okey. Lepas tu sudut dia adalah 90 darjah sebab dia sudut tegak, sebab dia menegak. Tapi kali ni dia line dia ke bawah, bermakna dia akan jadi negatif 90 darjah. Okey, masukkan 20 negatif 90. Okey, dapat. Okey, seterusnya kita tengok H ke I. H ke I panjang dia adalah 50 dan dia punya sudut adalah 120. Okey, kita akan dapat sudut dia kat situ. Sekejap. 120, kita tengok kat situ. Kita dapat negatif 150. Sebab 150? Sebab kita akan dapat kat sini. Lepas tu 50 ni adalah dia punya panjang. Okey. Okey, tengok betul ke tak 50. Berapa 150? Okey, 150. Okey, dapat. Okey, seterusnya kita tengok I ke J. I ke J panjang dia ataupun tinggi dia adalah 60. Okey, 60 sudut dia adalah sudut tegak iaitu 90 darjah. Sebab dia kejunang ke bawah, dia akan jadi negatif. Okey, dapat 60 negatif 90. Dapat. Okey, seterusnya kita tengok J ke A. J ke A panjang dia 48 dan sudut dia adalah 146. Okey, kita dapat sudut ni, kita akan dapat 46 48 ni. 48 adalah panjang line ni. Sudut dia adalah negatif 124 sebab dia menjunang ke bawah. Okey. 48 negatif 124. Okey. Dapat. Okey, kita nak closekan line.
Nak matikan line ni, kita type C, enter je. Okay, dah dapat. Kita zoomkan tengok. Dapat tak? Okay. Okay, kat sini jap kita padan ni jap. Dah kacau sikit. Okay, selepas tu kita tengok betul ke tak start garisan ni. Tepat dah dapat garisan ni. Start dan nilai kat sini. Jom kita tengok. Macam mana kita tengok dah. Kita ambil dimension. Pastikan bertemu cat titik. Okay. Kita ambil annotation ni bagi nampak sikit dia punya nombor tu. Dan selepas tu kita ambil dimension style. Pilih modify. Okay, seterusnya kita untuk ketinggian teks tu saya ambil 5 je. Okay, close. Okay, dah nampak dah. Okay, dia buat sama juga macam tadi. 50, 80, 39, 51, 100, 48, 60, 50, 20. Okay, kita tengok betul ke tak. Sama tak macam dalam gambar aja. Okay, kita tarik sikit ni. Okay, tengok 80, 80, 50, 80, 39, 51, 100, 48, 60, 50, 20. Okay, semua dah betul dah. Okay, kita nak tengok dia punya sudut kat sini. Angle dah. Start angle ni betul tak? Tepat tak apa yang dia tunjuk dalam gambar EOC kita ni. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, kita tekan Ctrl 9 untuk timbul dia punya sekejap. Sekejap. Okay, Ctrl 9. Okay. Okay, selepas tu sekejap. Okay, lepas tu kita ambil tulis okay. Ambil measure jam ni. Okay, tengok sudut. Okay, tengok sudut mana. Okay, tengok sudut ni 146. Betul tak 146 kat situ? Okay, tu nampak 146 kita 146 darjah. Okay, betul. Okay, kita tengok sudut kat sini 120 darjah. Betul tak 120 darjah kat situ? Okay, itu 120 darjah kita. Okay, seterusnya kita tengok dekat sini. Okay, seterusnya kita tengok dekat sini betul ke tak darjah dah. Dia punya sudut, kita tengok sekejap. Okay, kat sini dia tulis 140 darjah. Okay, kita tengok betul tak 140 darjah kat situ. Okay. Sekejap kita tulis MEA. Kita ambil measure jam. Okay, kita tengok. Betul tak 140? Okay, betul 140. Okay, seterusnya kita tengok. Seterusnya kat sini 148. Okay, betul tak 148 kat situ? Okay, betul. Bermakna gambar rajah ni yang kita lukis ni betul lah mengikut skematik dalam gambar rajah EOC kita ni. So, betul lah. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih sebab menonton. Jangan lupa like, subscribe. Tak ada, aku raw je. Okay, sekian, terima kasih.